Allah menawarkan syurga kepada hamba yang disayangi. Persoalannya ialah bagaimana kita mahu menjadi hamba yang disayangi tersebut. Saksikan dalam My Quran Time episod kali ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian? Kita sama-sama memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala peluang pada hari ini kita bersama dengan Al-Quran dalam My Quran Time baca faham amal. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kuning cerah gemilang. Kuning Ustaz, masya-Allah. Cerah mata tak? Cerah Ustaz pun apa kurangnya? Alhamdulillah. Biru mata hitamku. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran bagi tuan-tuan yang berada di rumah ya bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan rakan. Mungkin ada yang di pejabat. Kita alu-alukan kita sama-sama buka mushaf pada hari ini, kita meneruskan, kita berada di penghujung Ustaz ya, juz yang ketiga pada halaman yang ke-52. Kita ada sekitar 10 muka surat, 8 muka surat begitu. Betul, untuk kita mendalami surah Ali Imran. Ya. Surah keluarga Imran yang menceritakan, kalau surah Al-Baqarah itu banyak cerita pasal iman Ustaz ya. Kalau surah Ali Imran ini banyak cerita pasal Islam. Ya, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita akan lihat terus menerus pada hari ini. Mari sama-sama kita melihat apakah sinopsis ya bagi program ataupun halaman ini. Tapi sebelum itu tuan-tuan boleh share, jangan lupa share di Facebook agar kita letakkan dalam timeline di Facebook kita itu salah satunya selain daripada gambar kuih, gambar apa lagi Ustaz, gambar durian okey, adalah gambar Al-Quran. Tuan-tuan menatapnya dan 2-3 tahun daripada sekarang kita akan melihat balik, oh rupanya saya pernah mentadabbur, baca, baiki balik kualiti tajwid saya pada halaman yang ke-52. Subhanallah. Itu adalah satu rekod di dalam timeline kita Ustaz ya. Moga-moga tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok sama-sama sinopsis pada hari ini. Pada ayat yang ke-16 ya, kita akan melihat kepada siapa hamba yang disayangi tersebut. Ya, ayat 16 dan ayat 17 diikuti pada ayat 18 penyataan ya keesaan Allah, keadilannya dan agama yang diterima. Mengapa penting sangat ya kita mengenal kepada Allah, akan dibahaskan, akan diceritakan pada ayat 18 hingga 20. Dan kemudian kita melihat kepada balasan kejahatan membunuh para nabi dan juga orang-orang yang memperjuangkan keadilan. Itu yang kita akan lihat pada ayat 21 dan ayat 22. Dan ini penting kerana apa? Kerana ringkasnya bila cakap Islam, ia mesti bercakap tentang keadilan. Itu mesej penting Ustaz ya, yang akan berkali-kali disampaikan dalam surah Ali Imran ini. Maka mari kita sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah buka halaman 52. Kita baca ayat 16 hingga 19 insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran.
pencinta-pencinta Al-Quran yang menjadikan Al-Quran teman, rakan, akrab saya. Pagi, petang, siang, dalam malam. Ana al-laili wa atrafan nahar saya. Ada yang melihat saat ini, ada yang petang, ada yang malam, ada yang subuh, ada yang keempat-empat semuanya Ustaz. Itulah tahap ataupun cintanya ataupun rindunya kita dengan Al-Quran. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus bersama dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi kita nak baca pada hari ini bermula ayat yang ke-16 saya sehinggalah ayat yang ke-19. Seperti kata Ustaz tadi, kita sudah berada di akhir-akhir juzuk yang ketiga Ustaz. Pejam celik ataupun kadang-kadang orang kampung panggil juz tilka. Juz tilka. Tilka rusul kan? Ada atuk dia panggil juz tilka. Ya, kalau juz amma tu. Juz amma yang 30. Ya. Ini juz tilka. Juz tilka. Maksudnya kita dah lepas juz sayakul. Sayakul juz 2. Ini juz tilka. Kalau juz pertama apa Ustaz? Juz pertama alif lam mim. Okey, alif lam mim. Okey. Ingatkan juz alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung bacaan kita dan sila perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tempat-tempat yang saya akan berhenti nanti waqaf dan juga tempat-tempat yang saya akan ibtidak balik, mula balik bacaan menurut ataupun mengikut panduan Al-Quran, mushaf Al-Quran, helaian tu di kaca TV kita nanti insya-Allah ya. Baik. Jadi mari kita sama-sama. Saya nak mula Ustaz dengan bacaan Tarannum Murattal Hijaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah ayat 16 hingga ayat 19 Ustaz ya. Terima kasih diucapkan di mana pada ayat ini adalah rahsia ya bagaimana untuk menjadi hamba yang disayangi ya. Sebenarnya sambungan pada tuan-tuan pada ayat yang ke-15 malam kita bincang tentang wallahu basirum
bil ibad, ya. Allah ini melihat kepada hamba-hambanya, dan ibad itu kalau digunakan dia, kalau abid dengan ibad itu, ibad itu maksudnya hamba-hamba yang disayangi, ya. Dan siapakah hamba-hamba yang disayangi, yang diberi tawaran untuk ke syurga, yang ada sungai, ustaz, ya, ada khalidina fiha, ya, yang kita bincangkan bersama dengan Ustaz Tirmizi semalam, ya, iaitu sebenarnya kita pergi hotel, ustaz, ya, tempat yang cantik ni, dia satu mahal, kan, boleh duduk 2-3 hari je, kan. Tetapi anak saya selalu cakap, abah boleh tak duduk kat sini lama-lama, abah. Ya, sebenarnya memang tempat cantik, tempat yang terbaik ini memang kalau boleh nak lama-lama, kan. Tapi yalah, kalau lama-lama tu tengok dalam akaun tu tak berapa lama lah, ustaz. Kalau anak saya, ustaz, dia tanya, ustaz, abah boleh tak buat kolam macam ni, ustaz? Betul. Kolam, ustaz. Kolam. Longkang boleh. Longkang tu tak ada siapa yang nak minta, ya. Jadi itulah yang dinyatakan oleh Allah, ini balasan kepada hamba-hamba yang disayangi, dan tawaran ini untuk semua di kalangan kita, tuan-tuan yang berada pada hari ini. Dan Allah beritahu siapakah orang-orang itu pada ayat 16 dan 17. Iaitu yang pertama, orang yang berdoa, wahai Tuhan kami benar-benar beriman, satu, maka ampunilah dosa-dosa kami, dua, dan yang ketiganya, lindungilah kami daripada azab api neraka. Ya, maksudnya selalu beriman, satu, yang keduanya minta ampun dzunubana. Itu dzunub ini kalau maksud asalnya, ustaz, dikaitan dengan ekor binatang. Oh, masya-Allah. Sunub. Jadi bila cakap tentang ekor ni, sesuatu yang tak berapa cantik sangatlah, kan. Jadi zunub ini, dosa manusia ini adalah perkara yang tidak cantik. Kalau orang tahu tentang dosa saya, ustaz, ya, orang tak nak tengok My Quran Time, ustaz, ya. Tapi pasal Allah lindungi, ya, istilahnya faufir lana, itulah yang kita perlu buat pada setiap hari. Kita mohon pada Allah lindungi, tutup dosa-dosa tersebut. Pasal kalau terbuka, ustaz, ya, kalau terbuka je, katakan dekat Facebook orang tu jumpa, ya Allah, kan, habislah, kan, berhentilah episod sampai hari ini je, ustaz, ya. Pasal apa? Pasal ini. Jadi kita perlu sangat perkara ini. Dan yang ketiganya, kita tak rasa selamat daripada azab neraka Allah SWT. Tak ada rasa selamat. Kita rasa walaupun kita baca Quran, kalau tadi ustaznya cakap pada pukul apa? Pukul 12, pukul 5, pukul 10, pukul 6, sembahyang tahajudnya surah Baqarah, surah Ali Imran, tapi masih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan waqina azabannar. Jadi kita tak ada rasa selamat, dan kita selalu berusaha untuk membaiki amal kita. Itu adalah pada ayat 16. Kemudian itu dari segi doa. Apakah yang dibuat oleh orang-orang yang disayangi, hamba yang disayangi oleh Allah, yang ada potensi untuk ke syurga tadi itu? Yang pertama, pada ayat yang ke-17 itu adalah orang yang sabar. As-sabirin, yang pertama sabar, yang keduanya as-sadiqin, yang ketiganya qanitin, keempatnya munfiqin, dan yang kelimanya wal mustaghfirin bil ashar, iaitu orang yang beristighfar pada waktu sahur. Pada waktu sahur. Apa ceritanya 5 perkara ini? Dia ada ustaz, ya. Jadi maksudnya dia bukannya semestinya 5 kena ada dalam satu orang. Dia mungkin ada orang ni amat sabar, tapi bab sadiqin, membenarkannya itu mungkin kurang sikit, ya. Ataupun dia memang sadiqin, dia memang jujur, memang bagus, tapi mungkin tidak qanitin, ya. Ataupun mungkin qanitinnya bagus, tapi mungkin tidak munfiqin. Tetapi maksudnya 5 perkara ini adalah perkara yang perlu kita usahakan. Jadi sabar satu, sabar dalam kehidupan kita melakukan ibadah, ustaz, ni nak baca, nak duduk depan TV 1 jam, ustaz. Betul, ustaz. Saya kadang-kadang kalau dengar sekali tu bolehlah, kan. Tapi kalau katakan ada yang saya dengar 4 kali boleh dengar tu, subhanallah, itu kesabaran tahap tinggi itu, tuan-tuan, ya. Mungkin saya tak sabar, kan. Tapi mungkin saya nak cubalah jadi orang yang sadiqin. Contohnya jujur dalam buat apa-apa yang kalau tak tahu cakap tak tahu je lah, kan. Tapi kadang-kadang nak cakap tak tahu segan pula, kan. Contoh, kan, qanitin. Apa maksud qanitin? Adalah orang yang taat. Dia berbeza sedikit dengan perkataan muti'. Muti' ni orang yang taat juga, tapi muti' ni kalau katakan saya ada anak Adam contohnya, kan. Kalau katakan muti' ni saya kena panggil Adam, tolong bawakan air. Macam tu, kan. Itu muti'. Dia kena panggil nama baru dia taat. Tapi kalau qanitin, kan, dia nampak saja ayahnya balik, kan, kata abah penat, kan, terus bagi air. Itu namanya orang yang qanitin. Masya-Allah. Taat, dia kalau pergi kedai mamak tu, ustaz, dia cakap roti canai 1, ya, siap. Yang itu namanya qanitin, ya. Tapi kalau katakan mamak main sini,
order mana kan. Jadi itu muta'in, dia taat juga, tetapi istilah yang Allah gunakan di sini adalah ciri hamba yang disayangi. Dan yang keempatnya munfiqin, orang yang sentiasa infak kerana dia tahu bahawa akaun paling penting adalah akaun akhirat. Dia transfer cepat-cepat. Ada peluang wakaf, transfer ke akaun akhirat dia. Ada peluang derma, ada peluang untuk dia sedekah, zakat, dia cepat-cepat transfer, pindahkan. Dan yang kelimanya wal mustaghfiri nabil ashar. Ada kaitan dengan ini Ustaz. Bantal. Ya, bantal. Orang yang hamba disayangi ni dia tak suka bantal sangat. Subhanallah. Ya, dia kurang pasal dia bangun waktu sahur. Ya, orang lain tidur sampai pukul 6, bersahabat baik dengan bantal dia. Bersahabat baik, dia peluk lagi, kan? Lagi peluk lagi. Okey. Tetapi bagi orang yang nak jadi hamba yang disayangi, pagi-pagi tuan-tuan sekalian, kita bangun awal, istighfar pada waktu sahur itu. Suatu sahur ni sebelum sembahyang subuh itu kan, itu tanda bahawa sebenarnya kita sedang menempah keredaan daripada Allah, kita sedang menempah syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita buat perkara ini, maka insya-Allah kita akan jadi orang yang disayangi. Dan Allah sambung lagi tentang siapakah orang yang sebenar-benarnya betul-betul menjadi hamba yang disayangi pada ayat yang ke-18 Ustaz ya. Kalau boleh Ustaz ulang balik ayat 18 ni. Kita biasa baca ayat ini. Betul Ustaz. Ini bercerita tentang orang yang betul-betul berjuang atas keadilan, dan ini adalah sifat Islam yang perlu ada, bukan sekadar kita duduk bermuram durja. Ustaz ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Betul Ustaz, ayat ni kadang-kadang kita selalu baca antaranya selepas wirid, selepas solat kan. Ya, betul. Solat. Jadi hari ini menariknya kita dapat menghayati di sebalik wirid ataupun ayat yang kita baca setiap kali lepas solat kita. Saya baca dahulu ayat yang ke-18 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu Sadaqallahul Azim. Surahul Azim, itulah daripada ayat 18 yang kita baca biasa dalam wirid Ustaz ya. Syahidallah, Allah bersaksi ya. Bersaksi ini diikuti dengan kesaksian daripada para malaikat dan juga orang yang berilmu. Tiga kumpulan ini. Maksudnya orang berilmu, bagi tuan-tuan yang mendalami ilmu, sebenarnya diletakkan bersama dengan malaikat dan juga Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini perkara kemuliaan yang diberikan kepada orang yang mencari ilmu. Dan apakah yang dimaksudkan di sini? Syahida itu maksudnya bersaksi Ustaz ya. Dia biasanya bercakap tentang saksi ni biasanya dekat mahkamah. Betul, ya. Ketika di mahkamah, ketika menjadi saksi untuk menentukan siapa yang betul, siapa yang salah, maka ini yang diberi perhatian, iaitu orang yang bersaksi ini ulul aim, di samping malaikat dan juga sudah pastinya Allah Subhanahu taala, qaiman bil qist ya. Qaiman ini maksudnya menegakkan keadilan. Dia ada istilah qist, ada istilah adil. Adil itu adil juga, tapi qist ini lebih detail, lebih terperinci keadilan yang diperjuangkan. Dan
Ini menerangkan kepada kita tentang agama Islam yang akan disentuh pada ayat yang akan datang, iaitu kalau orang yang pada ayat 18 tadi Ustaz, 17 18 tadi ataupun 16 17, hamba yang disayangi ini dia bukan sekadar duduk diam. Bukan duduk diam. Satu, dia bangun malam. Tapi waktu siang dia adalah qaiman bil qist. Dia berjuang, dia berdiri memperjuangkan keadilan, dan dia kalau nampak ada sesuatu yang tidak betul, dia tak akan duduk diam. Dia akan tegur. Begitu ya. Pasal apa? Pasal ini adalah hak yang perlu diberi perhatian. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang disembah kecuali dia, kepada Allah Subhanahu taala yang maha berkasa, yang maha bijaksana. Dan bercakap tentang ilah ini Ustaz, kita kalau katakan 2 minggu lepas kita bercerita tentang ayat kursi. Ayat kursi ini ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Apa maksud ilah dekat situ? Biasanya orang cakap tidak ada Tuhan, ataupun yang perlu disembah. Tapi sebenarnya ilah ini maksudnya adalah tentang ketaatan, Tidak ada ketaatan kecuali Allah Subhanahu taala. Tidak ada apa lagi? Tidak ada wala ketaatan tadi, ataupun ilah ini juga tidak ada sumber ketenangan kecuali daripada Allah. Tidak ada yang diikut kecuali oleh Allah Subhanahu taala. Jadi itu maksud ilah. Sehingga kan ada orang kata bahawa dia dah mengucap la ilaha illallah, insya-Allah saya masuk syurga, tapi tak nak sembahyang, baca Quran tak nak. Itu sebenarnya cakap kat mulut je, kan? Tapi dalam hati itu mungkin belum lagi benar-benar memahami kepada ayat 18 tadi, la ilaha illahu huwal azizul hakim sebentar tadi. Pada ayat yang ke-19 Allah menyambung, inna dina indallahil islam, agama yang diredai di sisi Allah hanya satu sahaja, iaitu Islam, iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bercerita tentang cabaran bila seseorang itu mendalami ilmu, misalnya di utul kitab pada orang-orang terdahulu di kalangan bangsa kaum Yahudi ataupun Bani Israel, iaitu mereka ini bertelingkah. Dan mengapa bertelingkah? Kerana ada satu penyakit yang kita kena sedar betul-betul, iaitu baghyan bainahum. Mereka itu suka nak kontrol. Dia dengki dan dia kalau boleh ikut saya. Saya lebih betul, yang ini peringatan untuk saya juga. Berkali-kali Allah ingatkan, pasal kalau saya dah menyampaikan ilmu berkaitan dengan Quran, kadang-kadang kalau boleh nak cakap orang lain tu. Kan? Itu Allah kata jangan jadi begitu. Siapa yang buat, yang kufur kepada perkara itu, bi ayatillah, siksaan Allah amat cepat. Siksaan Allah kepada saya ini amat cepat kalau saya gunakan ilmu adalah untuk baghyan bainahum, dengki dan nak mengawal orang lain. Padahal orang lain juga menyampaikan kebaikan, ahlan wa sahlan. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu apa? Perkataannya qaf nun ta. Qanata. Apa maksud qanata itu? Orang yang taat dan merendah diri, yang kita dah bincangkan tadi Ustaz, maksudnya bila katakan malam-malam saja dia nampak bantal saja, tapi bila dia orang yang kunut, qanitin, dia kata bantal tak payah. Saya dah siap ya Allah. Bukan dia merendahkan kepala. Bukan merendahkan pada bantal, tapi merendahkan kepada tikar sembahyang. Itu adalah orang yang kunut, orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan, taat tanpa diminta-minta, diingat-ingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita menjadi individu yang disayangi dan juga sentiasa bersaksi memperjuangkan keadilan. Kita sambung bagaimana cabaran untuk kita terus beramal dengan perkara ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. رب يا رحمن ثبتناه في الجنان، أعزنا من النسيان واختمنا على الإيمان. أستغفر الله
astaghfirullah, astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Sambung Safas. Dapatkan? Yang original. Dapatkan yang original. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, apa yang Ustaz maklumkan tadi, istighfar itu, ya, kalau kita banyakkan di waktu pagi itu, betul, sebenarnya dia macam break Ustaz. Break kepada kan kereta tu kita betul, ada break, ada minyak kan. Betul, minyak tu tadi kalau kita tengok pada ayat yang ke 14 bahawa manusia ni dihiaskan dengan syahwat minan nisa, ya, nak menambah-nambahkan harta. Yang itu kita bersemangat. Bukan salah, ya, terus tapi macam kereta lah, ya, bila kita dah press tu dia kena ada break juga tu. Kalau tidak nanti kita terlanggar dinding, ya. Bagaimana cara kita nak break, tuan-tuan sekalian? Istighfar. Istighfar. Jadi itu antara contoh-contoh istighfar yang kalau nasyid yang saya sampaikan tadi tu ada nasyid daripada Qoreah kita juga, Ustaz Zafrah kan. Jadi bolehlah nanti kita selang-seli kehidupan kita dengan banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang ingin bergabung dengan kita, ingin ulang kaji pelajaran-pelajaran kita, tajuk-tajuk yang lepas, ayat-ayat yang lepas, tajwid, tadabbur dan sebagainya, mungkin ingin melihat nota-nota yang telah disampaikan, solusi, sinopsis dan sebagainya, jemput untuk sama-sama ikuti kita di Facebook kita, platform rasmi kita Facebook Sahabah Al-Quran, my hashtag Quran Time dan juga my hashtag Quran Time. Juga boleh ikuti kita di YouTube kita di my hashtag Quran Time Official, dan juga ikut kami semua, ikut kita semua sama-sama bergabung di Instagram kita my Quran Time Official. Jadi boleh bergabung kat situ Ustaz, dan juga kita nak kongsi juga pada hari ini tentang ilmu tajwid. Perkongsian kita tentang tajwid pada hari ini, kita ingin menyambung pelajaran kita. Semalam kita telah berkongsi dan hari ini insya-Allah kita akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang ilmu tajwid kita, iaitulah makhraj khas, iaitu al-halqa, sambungan daripada pelajaran semalam, iaitulah makhraj al-halqa, kerongkong ataupun tekak ataupun halqum. Yang pertama pangkal halqum ataupun adnal halqa, iaitulah hurufnya huruf ha, ha simpul, ada sangat panggil ha simpul, atau ada juga yang panggil ha dada, dan juga huruf hamzah. Maknanya di pangkal halqum kita ada dua huruf, iaitulah huruf ha ataupun huruf dan juga huruf hamzah. Mungkin boleh tengok dekat leher saya ni ataupun tekak saya ni. Tengok nama kita tekak halqum kita ni, boleh tengok maknanya di pangkal halqum di bawah ni, pangkal halqum, tengah halqum, hujung. Jadi yang kita nak bincang ini pangkal lah. Ada dua huruf, iaitu huruf ha, boleh sebut ha, dan juga hamzah ha. Sebab tu ada setengah-setengah guru dia kata ha dada. Bila sebut ha tu rasa kata ha. Begitu kalau gelak tu lah. Kalau gelak contohlah. Contoh. Penting sangat sebab apa? Supaya tak tertukar dengan ha. Ha pangkal, ha kat tengah, kita kongsi lepas ini insya-Allah. Dan ha pangkal, ha tengah. So kena betul-betul ha. Ataupun contoh dia dalam muka surat yang kita belajar pada hari ini, muka surat 52 pada kalimah innana amanna, kan amanna innana, kan qul huwallahu habdas. Kalau wadduha tu habdas, wadduha ni ha simpul ataupun ha dada. Qul huwallahu kan ahad, itu habdas. Jadi harap sahabat-sahabat Al-Quran semuanya dapat praktis atau praktikkan dia, dan cuba semak dengan guru-guru yang berhampiran. Mudah-mudahan tepat ataupun betul makhraj huruf ha dan juga hamzah yang kita belajar hari ini. Sebab hamzah kalau dekat dia ataupun boleh terpeleok dia Ustaz, dia pergi ain. Qul a'u kan, qul a'u dua ain. So bahaya juga. So hamzah dulu, qul pangkal halqum kan. Boleh Ustaz? So dua huruf tu ha dan juga hamzah Ustaz. Subhanallah, itu adalah makhraj huruf daripada halqum. Adna halqum, mana pangkal halqum. Yang cakap dada tu jufiah Ustaz ya. Jufiah. Masya-Allah.
Itu adalah hukum tajwid yang kita harapkan bagi tuan-tuan dapat manfaat ya untuk kita tahu sumber keluar Ustaz ni. Kalau tidak kita ingatkan ha dekat mana? Ha begitu pula kan. Dia keluar je lah. Keluar je lah. Tak tahu kat mana. Oh dekat situ baru tepat bunyi dia. Tepat. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, kita melihat kepada sambungan halaman yang ke-52 pada ayat 20 hingga ayat 22. Kita nak menyambung balik semula bagaimana kita diperkenalkan Ustaz ya tentang hamba yang disayangi dan apakah yang perlu kita buat agar kita tidak meniru kembali kepada hamba yang tidak disenangi iaitu hamba yang dimurkai Bani Israel. Ini disampaikan pada ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Jom Ustaz. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak sambung ayat kita di muka surat 52 ini, iaitu ayat 20, 21 dan juga 22. Ayat yang ke-20 ni panjang Ustaz. Ya betul. Ayat dia agak berbaris 4 ke 5 baris. Panjang ayat dia, lebih Jadi kita hati-hati tempat untuk kita berhenti dan juga untuk kita ambil balik bacaan kita, sambung balik Jadi mari sama-sama kita sambung dan saya nak baca dengan tarannum jiharkah Baik. A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Fa in فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, ada ayat yang ke-20 hingga 22 tadi Ustaz ya. Terima kasih diucapkan. Bacaan yang awal itu pun fa in haj itu pun itu selekoh berbahaya dan no discount Ustaz. No discount. Dari segi mat dia, panjang dia tak boleh ada tawar menawar. Boleh tak saya baca dua? Ataupun 4 harakat tak boleh. Dia mesti kena 6 harakat kat situ. Nama dia mad lazim kalimi muthaqqal. Ada satu kalimah Ustaz yang selalu kita baca dalam Fatihah, surah Al-Fatihah, iaitu ad-dallin. Dia sama kes, 6 harakat kat situ dan ada sabdu ju tu. Jadi insya-Allah kita akan jumpa tentang topik ini, tajuk ini pada pertemuan akan datang. Dan saya insya-Allah. Silakan. Jadi ayat yang ke-20 ini fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an, ya, apabila mereka itu orang-orang yang berdebat. Yang panjang tu maksudnya berhujah. Dia ada jidal dalam al-Quran, ada haju iaitu berhujah. Bezanya apa? Hujah ini maksudnya dia nak berhujah sampai dia nak matikan lawan ketika berdebat. Kalau jidal itu kita berdebat, lepas tu orang tu patah balik. Yang ini memang dia dah siap sedia untuk
apa istilahnya knockdown okey kepada lawan pada Nabi Muhammad. Maka apakah respon kalau kita bertemu dengan orang yang suka nak berhujah, nak menjatuhkan kita? Nabi diajarkan faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku ini menyerah diri. Sebenarnya aku menyerah diri ni dah merendah diri dah, tapi ditambah lagi wajhiya, masyaallah, aku menghadap ataupun diriku lillah dan juga kepada orang-orang yang mengikutiku. Nak ceritanya apa? Ceritanya ialah bercakap tentang Islam adalah agama yang Allah nyatakan pada ayat 19 yang diredai di sisi Allah adalah Islam. Orang Islam itu satu bersifat qa'iman bil qist. Nanti kita akan jumpa lagi. Dia memperjuangkan, dia tak boleh duduk diam bila bercakap tentang keadilan. Islam sama dengan keadilan. Keadilan dia ada kaitan dengan orang yang beragama Islam. Itu sebabnya kalau orang Islam dia tak kisahlah orang adil ke tak adil ke, yang penting saya dapat makan, saya dapat gaji, itu sebenarnya masih lagi bukan Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran, terutama dalam surah Ali Imran ini. Maka dalam hal ini apakah yang berlaku? Wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum, ya, katakan juga kepada orang yang diberikan kitab dan juga orang ummi, orang-orang Arab yang dia musyrik ini, aslamtum, adakah kamu ini sudah menyerah diri kepada Allah? Jika kamu menyerah diri, faqadih tadau, kamu akan diberikan hidayah. Apa manfaat untuk kita juga sebenarnya? Lagi kita ini menyerah diri Ustaz, maksudnya kalau Allah kata hayya 'alas solah, kita pun okey saya solat, kan, jomlah kita baca Quran, okey saya baca Quran. Itu namanya menyerah diri. Istilah bahasa Arabnya aslama ataupun Islam. Itu sebabnya bila cakap orang Islam adalah orang yang bila Allah kata buat, go, ya, kita bersedia untuk buat, maka insya-Allah kita akan seterus dipimpin. Itu tandanya bahawa faqadih tadau. Faqadih tadau ni maksudnya orang yang betul-betul bersungguh nak dapat hidayah, Ustaz. Jadi bila kita menyerah diri itu, kita pergi, bila Allah kata jom solat, kita solat, sebenarnya kita sedang membuka diri kita kepada hidayah demi hidayah. Wa in tawallau, jika mereka berpaling, fa innama alaikal balagh, kamu punya tugas hanyalah apa? Menyampaikan saja. Dia layan ke tak layan, kita ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita panggil anak ke, ajak saudara ke, adik-beradik, ya, jomlah kita baca Quran, jomlah my Quran time, kita ajak, kita share. Dia nak ikut tak nak ikut, dia punya pasal. Ya, kita punya tugas bagaimana Allah beritahu pada Nabi Muhammad, fa innama alaikal balagh, sesungguhnya bagi kamu adalah menyampaikan sahaja, share sahaja, kongsi sahaja. Kerana apa? Kerana apa yang ada dalam hati masing-masing itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nyatakan wallahu basirum bil ibad. Allah ini melihat kepada hamba-hambanya. Maksudnya sebenarnya hujung ayat 20 ini sama seperti hujung ayat 15. Wallahu basirum bil ibad. Ya, hamba-hamba yang disayangi diperhatikan oleh Allah. Kalau dalam ayat 15 ini dapat syurga, Ustaz, ya. Okey. Jadi di sini Allah cakap Allah perhatikan hamba yang disayangi itu siapa? Yang suka share. Yang suka share, yang suka balagh, yang suka menyampaikan apa yang baik agar semua orang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyambung lagi, ya. Ini tentang Bani Israel tadi, Ustaz, ya. Maksudnya Bani Israel ini, orang-orang utul kitab ini, mereka tak nak menyerah. Dia rasa macam buat apa saya masuk kepada agama Islam, kan, padahal kami ini the chosen one, kan. Dia tak nak menyerah itu, maka hidayah jauh dan mereka ini adalah tidak diperhatikan. Dia lebih kurang tak diperhatikan beginilah, Ustaz, ya. Kalau anak kita, ya, anak kita abah tak nak, katakan dia pergi asrama, ya, tak nak dia pergi asrama, kemudian kata abah tak nak jumpa kamu lagi dah, ya, kamu duduklah asrama, balik sendiri. Kan, itu maksudnya apa? Maksudnya kita, ayah tak sukalah tu. Tapi kalau katakan ayah sebenarnya nak tengok kamu tapi ayah sibuk, kan? Ayah nak tengok kamu rindu, kan, itu tandanya anak itu disayangi. Itu bagi anak ada beza. Maksudnya kalau ayah cakap ayah tak nak tengok, itu dah tertekan dah. Apatah lagi kalau Allah tidak mahu tengok kepada kita. Jadi ini disambung lagi, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Mengapa Allah tak nak tengok tadi ataupun Allah marah sangat? Kerana mereka itu kufur kepada ayat-ayat Allah, membunuh nabi tanpa kebenaran ataupun tanpa jalan yang betul. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nasi wa basyirhum bi'adzabin alim, iaitu mereka itu bunuh nabi dan bunuh orang yang menyeru kepada qist, keadilan.
Jadi ceritanya apa? Ceritanya mereka ni tak puas hati kepada Nabi yang menegur mereka dan juga bagi orang-orang yang nak mengajak kepada keadilan. Ini berlaku tak zaman sekarang? Ada Ustaz. Ya. Bila ada orang tegur sikit saja dia nak cancel kan. Dia nak gam kan ataupun dia nak ketepikan, penjarakan. Dan kalau di sini ekstrimnya sampai dibunuh. Sampai dibunuh. Yang kita doakan tuan-tuan sekalian, kita bukan orang yang menyokong orang yang membunuh kepada orang-orang yang memperjuangkan keadilan. Keadilan untuk orang miskin, keadilan kepada sistem, bagi sesebuah organisasi, negeri dan negara. Dan Allah menyatakan fabashirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira. Ini perli Allah lah ni. Kan pasal mereka ini dah memainkan Allah, memperli nabi-nabi dan orang buat baik, jadi Allah memperli mereka bi'adzabin alim. Ya. Dan apakah status kepada segala kebaikan yang mereka buat? Ayat 22 Ustaz, kalau Ustaz boleh baca sekali lagi untuk kita jelas bahawa sebenarnya amat rugi kalau kita memain-mainkan kebenaran yang ada, tetapi jadilah orang yang sentiasa bersama Allah dan malaikat, iaitu qaimam bil qist. Silakan Ustaz. Ayat yang ke-22 Ustaz. Ya. Ustaz banyak sebut tadi tentang adil Ustaz. Ya, betul. Maksudnya adil mesti dipasakkan dengan Islam Ustaz. Betul. Tak boleh lari sebab kadang ada yang menuntut adil tu tapi dia nak sama. Ya. Best awak jadi imam, saya nak jadi imam juga, tak adil lah. Saya tak boleh jadi imam, perempuan contohnya Ustaz. Oh ya, betul. Jadi malah macam mana nak adil pun tapi tunjang dia mesti Islam. Ustaz. Apa yang dinyatakan dalam Quran itu. Maksudnya kalau antara suami dan isteri kan, ada tugas suami, ada tugas isteri. Jangan pula si isteri nak jadi suami kan, ataupun suami nak jadi isteri lah. Suami nak jadi isteri, nak duduk dua-dua anak kan. Jadi bila dah jadi begitu, si isteri pula kena cari duit kan. Yang itu dah terbalik. Jadi anak pun confused, mana satu ayah, mana satu mak, dan ia merosakkan masyarakat. Akhirnya lahirlah lelaki yang lembut yang tidak mahu memimpin kepada dunia. Kerana apa? Kerana dia rasa bahawa saya jadi lembut-lembut pun, saya tengok mak saya memimpin lagi mantap daripada ayah. Kan, jadi qist, keadilan itu mestilah berdasarkan kepada panduan Islam yang ada dalam Al-Quran. Subhanallah. Masih Ustaz. Baik, kita nak baca sekarang ayat 22 di bawah sekali dalam muka surat 52 ni Ustaz. Baik, saya nak cuba baca mujawab Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Ada ayat 22, mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka tidak akan memperoleh penolong. Sia-sia Ustaz. Ya, istilah habitat ini sebenarnya ada dekat dalam surah Al-Kahfi. Ya, habitat ini maksudnya seperti kambing gemuk Ustaz. Kambing gemuk tapi sebenarnya baru makan rumput beracun. Bukan kambing gemuk yang golek yang sedap tu. Bukan itu Ustaz dia. Ini kambing golek pasal dia dah keracunan ya, dan dia tunggu mati saja. Jadi kita melihat kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang membunuh kepada orang yang memperjuangkan keadilan, mereka mungkin buat baik banyak ya, derma ke apa sebagainya, tapi dia macam kambing gemuk. Kambing gemuk tadi yang keracunan. Bukan kambing gemuk yang golek tu ya. Kalau kambing gemuk golek bagi kita satu. Ya, bagi tuan-tuan yang nak belanja ke apa ke boleh. Tapi jangan belanja kambing gemuk beracun. Jangan. Pasal apa? Kalau kita beramal banyak ya, tetapi rupa-rupanya kita tidak memperjuangkan keadilan. Ya, dia solat juga Ustaz ya, baca Quran tetapi bab dia songlap duit rakyat ke ataupun dia songlap duit petty cash daripada company, daripada syarikat. Perkara-perkara tersebut sebenarnya melambangkan bahawa dia tidak qaiman bil qist, ya, tidak berdiri memperjuangkan kepada keadilan. Ataupun kalau kita bercakap tentang orang yang bekerja Ustaz ya, dia ada 8 jam dia bekerja
kan, tapi dia buat kerja 3 jam je, yang lainnya dia pergi kafeterianya apa sebagainya, dan lepas tu orang suruh buat kerja lebih, dia kata apa pula kerja lebih, overtime. Kan, itu sebenarnya la ilaha illallah dalam dirinya itu tidak menjadi qaiman bil qist. Jadi keislamannya itu kalau ikut panduan al-Quran masih perlu dibaiki. Dan kesannya ialah apa? Di dunia ini dia rugi, di akhirat juga rugi. Ya, di dunia kalau orang yang betul-betul menyerah pada Allah, dia khusyuk, manfaat pada dunia pun dapat, akhirat dapat syurga. Ya, infak di dunia ini mungkin bisnes menjadi, ya, akhirat pun dapat syurga. Tapi bagi orang yang kufur ini tidak dapat apa-apa. Ya, membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu pada ayat yang ke-16, jadilah hamba yang disayangi, ya, bagaimana dengan kita selalu berdoa keimanan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mengampunkan kekurangan-kekurangan yang kita ada. Kita doa setiap hari, tuan-tuan sekalian, agar kita menjadi hamba yang disayangi. Yang keduanya, sentiasa menyerah diri kepada Allah pada ayat yang ke-20, kerana menyerah diri bila ada saja panggilan daripada Allah, perkara-perkara kebaikan yang diseru, kita cepat-cepat pergi Ustaz, ya, melaksanakannya. Itu menyebabkan kita menjadi al-ibad, hamba yang disayangi, yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Dan yang ketiganya, elakkan amalan menjadi seperti kambing gemuk beracun tadi tu, ya, dengan apa? Dengan kita beriman kepada ayat-ayat Allah dan jangan sampai kita mempersendakan keadilan dalam kehidupan kita seharian. Moga-moga Allah izinkan kita, mari sama-sama kita berdoa Allah menjadikan kita qaiman bil qist. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami menadah tangan memohon ke hadratmu ya Allah, memohon keampunanmu lantaran dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Begitu juga dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami. Kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sabar dalam ketaatan kepadamu, sabar dalam mengikuti segala larangan tegahanmu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang benar dalam keimanan kami, ucapan kami, perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang-orang yang benar-benar taat tunduk kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang mana ringan hatinya, lembut hatinya untuk berinfak pada jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang bangun di akhir malam ya Allah, untuk sujud, tunduk, bercerita kepadamu ya Allah akan dosa-dosa kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan mata kami ya Allah mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran, membacanya, menangis menatapnya ya Allah. Lidah kami lidah yang fasih menyebut kalam-Mu Al-Quran. Telinga kami telinga yang tidak pernah jemu daripada mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kuatkan kami ya Allah untuk kami baca, untuk kami faham, untuk kami amal Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, menjadi orang yang sabar ya, orang yang sentiasa infak dan juga dapat bangun pada hujung malam untuk beristighfar ya, kerana istighfar ini kalau pagi-pagi kita awal bangun istighfar, insya-Allah hari itu kita dimudahkan untuk sabar, untuk
jujur, untuk Taat. qunut dan juga untuk infak Ustaz. Tapi kalau pagi-pagi dah bangun lewat, lepas tu dia mulalah dia marah orang sana, dia marah orang sini, dia nak derma pun rasa kedekut hari itu Ustaz kerana barakah daripada hari tersebut tu hilang. Yang kita doakan agar tuan-tuan kita sebarkan lagi kesedaran ini, cahaya ini ke seantero dunia Ustaz dengan kita sama-sama dalam kempen wakaf untuk ummah, satu usaha untuk sama-sama kita menyumbang dan kita mengedarkan mushaf al-Quran, bukan sekadar mushaf tetapi intipatinya yang kita ingin sebar-sebarkan agar lebih ramai lagi yang mendapat keberkatan daripada hari-hari yang mendatang, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kejujuran, penuh dengan ketaatan dan juga kesediaan untuk infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi tuan-tuan sekalian, kita akan bertemu pada ulangan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Kita sama-sama kita harapkan tuan-tuan teristiqamah dan program ini dibawakan khas oleh Mufas, sama-sama baca, faham, amal dalam My Quran Time. Kita ingin mendengar satu ayat akhir daripada Ustaz, iaitu ayat 18. Agar kita qaimam bil qist, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaznya. Moga-moga dengan bacaan itu tadi mengingatkan kita bahawa sebenarnya bila kita berjuang ke atas keadilan, kita sedia ditegur atas keadilan. Itu penting Ustaz ni. Kadang-kadang tegur orang senang tapi kena tegur sendiri tak nak pula Moga-moga kita terus bersedia kuat kerana kita tahu bahawa malaikat memerhati kita dan yang lebih penting Allah bersama dengan kita. Wallahu ma'as sabirin. Allah bercakap wallahu basirum bil ibad. Moga-moga tuan-tuan sekalian, adik-adik yang ada bersama Allah dan Allah membantu di sini sampai ke sana di syurga insya-Allah. Amin. Sama-sama kita berjumpa kembali pada hari esok. Yes, My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.